Salam sejahtera. Mulai esok, Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan dan sudah tentu isu yang akan dibincang, isu hangat ialah isu Johor ataupun isu Menteri Besar Johor. Macam mana Zaid, Presiden UMNO telah berjanji yang Hasni akan menjadi Menteri Besar Johor, tetapi orang lain pula yang diangkat jadi Menteri Besar. Dan semenjak semalam, budak-budak UMNO telah mengeluarkan video untuk menerangkan kepada ahli UMNO dan rakyat sebab apa Menteri Besar Johor ni dijanji orang lain, yang menjadi Menteri Besar orang lain. They are doing damage control. Lokman Nur Adam dah keluar video semalam, video hari ni to explain. Bukanlah Zaid Hamidi mungkin janji, tapi kuasa menentukan Menteri Besar ialah kuasa istana dan UMNO tak boleh buat apa-apa. Itu penjelasan yang diberi. Orang-orang tua masa dulu selalu menasihati orang muda, apabila cakap sesuatu ataupun apabila membuat sesuatu janji, jangan lupa tambah ayat insya-Allah, God willing, with God's permission, dengan izin Allah. Dan sekiranya kita buat sesuatu janji, saya garanti atau saya jamin, dan kita tidak menambah insya-Allah di dalam janji tersebut, maka itu satu perbuatan yang boleh dianggap sebagai takbur. Yang kita rasa ni, kita manusia boleh menentukan dan Allah tidak ada apa-apa peranan di dalam sesuatu perkara. Orang tua selalu marah bila kita cakap sesuatu, dia orang selalu tambah insya-Allah. Jangan lupa, I guarantee I will meet you for dinner 8 o'clock, insya-Allah. Sebab kalau I guarantee I meet you for dinner full stop, mungkin sesuatu akan berlaku. Untuk menggagalkan rancangan kita berjumpa untuk dinner pukul 8, that is kepercayaan orang tua lah. Tapi nampaknya orang muda banyak tak lagi ikut kepercayaan orang tua. Mereka rasa mereka berkuasa. So the problem is, Zaid promise sekian-sekian orang akan jadi Menteri Besar, dan yang jadi Menteri Besar bukan orang yang dijanji. So now budak-budak UMNO is in damage control, nak cuba explain perkara ini. Yang sebenarnya, bukan saja Zaid ni takbur kepada Allah dengan berjanji yang dia akan angkat orang ni atau orang tu jadi Menteri Besar. The problem is, Zaid lupa sejarah Johor. Zaid ni mungkin pasal dia ni orang Perak ataupun dia bukan orang lama, keluarga dia pun keluarga pendatang dari Indonesia. Dan orang boleh katakan orang Melayu baru ni, terutama sekali budak-budak muda ni, mereka tak belajar sejarah, mereka tak faham sejarah. Jadi mereka ingat boleh katakan interpretasi mereka tentang keadaan tu is the correct interpretation. Salah. Kita kena tahu sejarah tanah Melayu, Johor Riau Empire, iaitu Johor satu masa dulu ialah satu empire, the Johor Riau Empire. Dan selepas jatuhnya Kesultanan Melaka, selepas Portugis ambil alih Melaka, maka Johor muncul sebagai empire Melayu yang baru. We are talking about 500 years. And the Johor Riau Empire extend juga kepada ke Pahang, Perak dan Selangor. Sebab Selangor ni
ialah boleh dikatakan jajahan Bugis, sama macam Johor. Dan Selangor ni wujud dengan izin Sultan Perak. So the Johor Riau Empire ni boleh dianggap selain dari Melaka was quite big, termasuk Indonesia. Jadi orang Melayu masa tu bukanlah pendatang dari Indonesia. Johor Riau Empire owned Indonesia, memiliki Indonesia. We didn't come from Indonesia, we owned Indonesia. Tapi ramai orang Melayu kata, ataupun orang bukan Melayu kata, ni Melayu juga pendatang. No, we are not pendatang, you know. Johor ni bukan saja empire, tapi tidak pernah ditakluk oleh British. British takluk Melaka, Singapura juga yang boleh katakan dibeli dari Sultan Johor, dan Pulau Pinang di bawah yang dipanggil Straits Settlements. Dan kita ada Federated Malay States. Dan tahun 1909, British ambil alih di Unfederated Malay States dari Siam, kerajaan Siam, melalui Bangkok Treaty. Jadi Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, 4 negeri ni dipanggil Unfederated Malay States. Johor independent, Johor bebas. Johor ni bukan satu koloni Britain, koloni British. Dan Johor sendiri satu empire pada satu masa dulu. Johor volunteer untuk menyertai, Johor volunteer untuk join Unfederated Malay States tahun 1909. Tetapi banyak Johor minta independent. Misalan, Johor guna tulisan Jawi. Dia tak guna tulisan Rumi macam negeri lain. Johor juga ada tentera dia sendiri yang bukan di bawah federal tapi di bawah negeri. Jadi kelebihan Johor tu yang negeri-negeri lain tidak mempunyai, oleh kerana Johor ni tak pernah ditakluk, tak pernah dikolonize oleh British, tapi menyertai Unfederated Malay States voluntarily. Mana secara sukarela dia join. Dan Johor boleh katakan sama taraf dengan negeri lain, maknanya negeri Johor. Dan Johor ni is part of the Unfederated Malay States. 4 negeri yang diambil dari Siam dan Johor yang menyertai on their own. Jadi Johor ni boleh dianggap sebagai independent. Ada a degree of autonomy, a degree of independent. Tapi oleh kerana apabila tubuhnya Persekutuan Tanah Melayu, the Federation of Malay States, pada tahun 48, dan kemudian merdeka tahun 57 dan tubuh Malaysia tahun 63, maka Johor masih duduk dalam federation sampai hari ini. Tapi jangan lihat Johor ni sebagai sama dengan negeri lain. Johor is special. Johor is different from the other states. Ini Zaid Hamidi mungkin terlupa, atau mungkin Zaid Hamidi tidak belajar sejarah kot lah dengan di masa sekolah. So you tak boleh nak arah Sultan Johor macam you nak arah sultan-sultan lain. No. Dan masa Dun Johor, Dewan Undangan Negeri Johor dibubar, Zaid terpaksa menghadap tuanku dan mohon perkenan tuanku untuk bubar Dun Johor. Kalau tuanku say no, maka tak boleh bubar lah. Kena tunggulah Parlimen bubar dan Dun Johor bubar serentak dengan Parlimen nanti. Apabila Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menghadap tuanku Agong
dan mohon perkenan supaya parlimen dibubar, maka masa itulah akan menghadap Sultan Johor serentak dan mohon perkenan Sultan Johor bubar Dun Johor serentak dengan bubar parlimen. Tapi mereka nak bubar Dun awal, dan mereka nak bubar Dun Johor awal sama macam berlaku di Melaka sebelum ini. Kononnya untuk kestabilan politik. Tapi hari ini Melaka kecoh. Dah ada orang UMNO sendiri nak jatuhkan Chief Minister Melaka, Ketua Menteri Melaka. So, yang dikatakan kestabilan dok politik tu tidak dicapai di Melaka. Dan Johor pun sudah berlaku tidak kestabilan. Maknanya kestabilan politik Melaka dan Johor, di mana mereka bubar Dun Melaka dan Johor demi untuk kestabilan politik, tak tercapai. Sebaliknya, sekarang ni sudah kecoh, dua-dua negeri sudah kecoh. Jadi mereka mungkin tak nampak yang apabila Tuanku Johor perkenan untuk bubar Dun Johor, mereka merasa yang ini kerana Tuanku terpaksa ikut kehendak UMNO. UMNO nak bubar, maka Sultan Johor perlu ikut apa UMNO nak. Sebab you ni Sultan boleh katakan seremonial, rubber stamp. You Sultan tidak berkuasa. Sultan hanya sebagai ceremonial ruler without any executive powers. No. Semua Sultan ada executive power. Dan Johor lebih lagi. Sebab Johor bukan dipaksa masuk Malaysia atau masuk persekutuan. Johor volunteer. Johor boleh kata the state of Johor, kita boleh adakan the Islamic State of Johor di luar Malaysia. Tapi mereka choose to be in. Tapi jangan lupa, we are not your colony. We are independent. Jadi apabila Zaid menghadap tuanku minta bubar, tuanku kata okey. Tuanku boleh kata no, better tak kenan, better tak setuju. Zaid tak boleh buat apa-apa. Tapi apabila tuanku kenan, setuju, bubar, dan apabila tarikh pilihan raya negeri Johor sudah ditetapkan, maka istana bolehlah menentukan siapa akan bertanding dan di mana. Dan apabila kerusi macap tu diberi kepada Menteri Besar yang sekarang ini, maka ramai orang UMNO tidak puas hati. Dan sekarang ni dia diangkat sebagai Menteri Besar Johor. Ramai lagi orang Johor, termasuk Syarif Samad dan ramai lagi. Tapi saya tengok yang lantang tu, yang bercakap banyak tu, pemimpin-pemimpin UMNO Johor hari ni senyap. Kecuali Syarif Samad lah. Tapi Syarif Samad dia memang boleh katakan radikal. Dia semua Perdana Menteri dia lawan, semua orang dia lawan. Jadi tak usah kira lah dia. Tapi yang lain tu tak berani bercakap. Sebab mereka tahu kalau dia cakap, tuanku akan hentam balik. And sekarang ni tuanku ataupun istana telah game UMNO. You nak bubar, okay, better setujulah you bubar. But once you bubar, I will decide. I'm in control. So sekarang ni, siapa kontrol Johor? UMNO ke istana? Dan mungkin ada yang berbisik-bisik. Tapi dia tak beranilah cakap secara terbuka. Takut tuanku murka, dia kena hentam nanti. Ada yang mula berbisik kata yang sebenar kerajaan Johor ni bukan kerajaan barisan. Tapi kerajaan Johor ni kerajaan istana. Iaitu kerajaan pintu belakang.
timbul pula pintu belakang. Dia orang main isu pintu belakang. Tapi pintu belakang ni bukan UMNO masuk pintu belakang. UMNO dikudakan oleh istana. Bermaknanya kerajaan Johor ni ialah kerajaan istana pintu belakang. So the issue sekarang ni, UMNO cuba guna Don Johor, iaitu bubar Don, adakan pilihan raya yang baru. Dan mereka nak guna langkah bubar Don dan pilihan raya ni untuk nak mereka katakan untuk nak stabilkan politik Johor, dan untuk UMNO atau barisan increase their majority. Tapi memang kita tahu mereka bubar Melaka, mereka bubar Johor, dan mereka bercita-cita nak bubar mungkin Kedah selepas ini, kerana mereka nak guna ni sebagai tekanan terhadap Perdana Menteri. Iaitu mereka nak tekan Perdana Menteri, dan ini mungkin akan ditimbul di PAU besok, ialah secara bubar parlimen. Kalau parlimen boleh dibubar dan pilihan raya umum atau PRU15 tergempar boleh diadakan setahun awal dari jadual, iaitu pertengahan tahun depan, maka mereka akan guna PRU15 untuk nak jatuhkan Perdana Menteri. Ini matlamat mereka. Mereka nak guna pilihan raya untuk nak kudeta, to oust Perdana Menteri Ismail Sabri. And kita dah ceritalah benda ni, ini melibatkan kes mahkamah dan sebagainya, di mana Zaid Hamidi, terutama sekali Zaid Hamidi, nampaknya sangkut. Kalau kita ikut perkembangan perbicaraan mahkamah Zaid Hamidi, nampaknya dia tak lepas. Dia akan masuk jail. Dan cuma Perdana Menteri saja yang boleh selamatkan dia dari masuk jail. Either melalui gugurkan charge, tarik balik kes, ataupun kalau dia sangkut, melalui memberi royal pardon, pengampunan macam kes Anwar Ibrahim, di mana dia habis exhausted all legal avenue, sampai nak even rayu kepada federal court dan minta semakkan kes dia, semua gagal. Akhirnya terpaksa minta pengampunan dari Agong untuk nak keluar. Jadi mungkin itu terpaksa dilakukan atau perlu dilakukan terhadap kes Ahmad Zaid ni. Tapi bermaknanya selama ini kalau Zaid didapati bersalah dan dia karier politik dia habislah. Jadi macam Anwar Ibrahim lah. Anwar Ibrahim ni walaupun dibebaskan dari tuduhan ataupun dilepaskan dari penjara melalui pengampunan, royal pardon, tapi habis. Anwar boleh retire lah. His politics is finished. Masa depan tidak ada lagi lah untuk Anwar. Itu akan berlaku kepada Zaid juga, yang claim dia ni anak murid Anwar dan dia akan ikut cikgu dia dan akan tidak relevan lagi dia dalam politik Malaysia. Jadi kalau Perdana Menteri tak campur tangan, memanglah Zaid ni sangkut dan politik Zaid pun habis. Dan sekira Perdana Menteri sekarang ni, Ismail Sabri Yaakob, tidak mau campur tangan ataupun salah guna kuasa untuk membantu Zaid, maka Perdana Menteri perlu ditukar. Perdana Menteri baru kena ambil alih yang akan membantu Zaid. Jadi inilah rancangan mereka. Dan langkah pertama Melaka, langkah kedua Johor, dan mungkin langkah ketiga Kedah, selepas tu pilihan raya umum,
naik Perdana Menteri baru dan selesailah masalah Zahid, kes-kes mahkamah dia semua settle. Tapi Melaka sudah kecoh, Johor pun sudah kecoh, dan kalau macam ni mungkin bahaya kalau diadakan pilihan raya negeri Kedah. So ada ke rancangan mereka untuk ubah parlimen ni berjaya ke tidak? Ini masalah Zahid dan masalah UMNO, and UMNO mungkin akan busy nak selesai masalah politik Melaka, masalah politik Johor, sebab Ketua Menteri Melaka dia orang nak gulingkan baru, tak berapa lama baru nak gulingkan, dan Menteri Besar Johor yang baru ni mereka tidak akan terima, akan berlaku macam-macam tindakan sabotaj selepas ini, dan mereka akan cuba sedaya upaya mereka untuk membuktikan yang Istana Johor ni silap. Istana Johor ni angkat naik menteri besar yang tidak boleh diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh UMNO, dan banyak akan berlaku kekecohan dan sabotaj terhadap Menteri Besar Johor yang baru ni. So UMNO will be busy fighting internal conflict, gaduh sama-sama sendiri, dan akan berlaku macam Pakatan Harapan di mana internal problem mereka, pergaduhan sama-sama sendiri menyebabkan prestasi Pakatan di Melaka dan juga Johor boleh dikatakan teruk, oleh kerana banyak tindakan mereka boleh dianggap sebagai tindakan bunuh diri. So sekarang ni nampaknya istana berjaya game, checkmate Zahid Hamidi. Now Zahid has got to explain mulai esok di Perhimpunan Agung UMNO. Zahid perlu explain, perlu jelaskan what happened in Johor. Ada ke Zahid ni salah langkah? Ada ke Zahid ni overconfident? Ada ke Zahid ni takbur? Dia ingat dia boleh arah istana dan istana terpaksa ikut apa dia nak dengan tidak menyedari yang dia termasuk perangkap. Zahid ni termasuk perangkap. Zahid ni bubar Dun Johor sebagai agenda dia untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri. Akhirnya tuanku dengan senyum setuju supaya Dun Johor dibubar. Once dah bubar, then istana checkmate Zahid. So Zahid ni boleh katakan satu political defeat di Johor, and orang UMNO, ahli UMNO tidak puas hati dan mereka akan cari satu mangsa untuk disalahkan, dan mereka tidaklah boleh secara terbuka hentam istana, hentam sultan. Mereka terpaksalah hentam Presiden UMNO. Oleh kerana Presiden UMNO ni salah langkah, Presiden UMNO ni mungkin takbur, dan Presiden UMNO ni rasa yang he is in control of the whole situation, padahal bukan dia yang nak kudakan istana, tapi dia menjadi kuda istana. That is the fate of Zahid. So Zahid has got to focus on his own political problems, dan jangan fokus sangat atas konspirasi nak menjatuhkan Perdana Menteri, oleh kerana silap-silap nanti Zahid yang akan jatuh, bukan Perdana Menteri. Salam sejahtera.